Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan-kawan sekalian dan Prof. Okey, pada hari ini kami daripada grup 10 dan kami akan membentangkan tentang cara-cara untuk menjadi pendengar yang baik. Nama saya Nur Fahana binti Ahmad Firdaus, boleh panggil Fa. Nama saya Nur Nabila binti Muhammad, boleh panggil Nazira. Nama saya Nuril Panas binti Muhammad, boleh panggil saya Nini. Dan nama saya Khairul Asfa binti Masuri. Dan nama saya Sri Gilang Juwita binti Madin. Nama saya Nur Rahman Najwa, panggil Rahma. Nama saya Wan Nur Syamili binti Madin. Saya diberi nama Nurul Nur Ai Asma binti Ismail, tapi kalau semua panggil Ai je. Saya Nur Gani binti Tahir, orang boleh panggil Fifi. Assalamualaikum, nama saya Farah Hanif, boleh panggil Farah. Okey, pada hari ini saya punya poin yang pertama adalah untuk sebagai pendengar yang baik, kita hendaklah sentiasa fokus, iaitu empat cara. Iaitu pertama, kita sentiasa kena mengekalkan sikap eye contact bersama penyampai. Kita sentiasa kena membuat eye contact. Kedua, kita hendaklah sentiasa senyum supaya apabila orang yang bercakap di depan akan rasa gembira. Jadi tolonglah senyum untuk grup kita. Okey, ketiga, anda sebagai pendengar yang baik dan juga saya sebagai pendengar yang baik, kita hendaklah sentiasa duduk tegak supaya nampak positif, nampak bersemangat. Jadi kami yang di depan ni pun rasa bersemangat. Jadi kita akan bercakap tidak berhenti. Okey. Dan yang terakhir adalah kita hendaklah sentiasa fokus. Kalau awak rasa ngantuk, anda rasa hendak balik tidur, tak boleh. Awak kena bangun, kena senyum, kena buat macam awak fokus walaupun awak tak fokus. Bagaimana menjadi pendengar yang baik? Salah satunya macam kita kena take note, macam ambil catatan, sebab dia tengah menceritakan dia tengah luahkan perasaan dekat kita. So kiranya kita kena macam fahamkan cerita apa yang dia hendak luahkan, dan supaya kalau kita dapat fokus dengan cerita dia, kita dapat bagi pendapat yang baik. And then the second is yang kedua, kita kena bagi respon kepada luahan kita, supaya kita bagi pendapat yang lebih kepada positif, dan juga kita janganlah menjatuhkan orang yang meluahkan perasaan tu. Sebab penat dia cerita tentang dia tengah menangis, tiba-tiba kita cakap, kau janganlah menangis, nanti tak pasal-pasal, sebab orang tu macam ambil hati, lepas tu dah tak nak cerita dengan kita. So kita kena bagi respon dan juga take note, dan fahamlah sesama pendengar dan penerima. Terusnya Hari ini kita akan membincangkan mengenai bagaimana menjadi pendengar yang baik. Pendengar, kita dengar kan, jadi tetapi kita dengar dia, tapi kita tak ada buat apa-apa pun. Tidak boleh juga. Sebab pendengar ni kita merangkumi semua aspek. Sebab kita dengar orang tu tak mungkin cakap pasal perasaan dia je, sebab mungkin dia akan kongsi perasaan sedih, perasaan gembira, apa-apa perasaan sajalah kepada seseorang itu. Jadi apa yang perlu ada pada diri kita adalah perasaan empati. Perasaan empati ni, apabila kita dengar dengan baik, kita akan dapat letakkan diri kita dalam situasi seseorang itu, agar kita faham apa yang dia rasa, apa yang dia fikirkan. Jadi kita boleh bantu dia, untuk menyelesaikan masalah, ataupun kalau kita tak boleh bantu, kita boleh ringankan beban itu. Sebab itu kita perlu menjadi pendengar yang baik. Sebab pendengar yang baik ni boleh membolehkan kita mengurangkan lagi lah. Macam kita kan duduk dekat you ni, kita perlukan seseorang. Kita jauh dari mak bapak, jadi pendengar itu harus letakkan diri mereka dalam diri kita sendiri. Perasaan empati. Perasaan empati itu amat penting terhadap diri pendengar. Okey, teruskan kepada kawan saya yang seterusnya. Okey, isi yang saya ingin kongsikan bagaimana menjadi pendengar yang baik ialah pertama sekali kita harus berfikiran terbuka. Kita tidak boleh berfikiran negatif terhadap penyampai. Apa yang penyampai nak sampaikan, kita terus fikir yang kita suka dengan tajuk yang nak sampaikan tu. Ini kita juga seterusnya jangan mencela sewaktu penyampai menyampaikan maklumat. Kalau kita tiba-tiba mencela, mungkin akan menyebabkan penyampai hilang
hilang keyakinan diri dan juga hilang fokus untuk menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Dan selain itu, kita untuk menjadi pendengar yang baik, kita cuba untuk merasakan ataupun kita cuba untuk berada di tempat penyampai untuk mendalami lagi rasa apa yang dia ingin sampaikan. Okay, saya setuju dengan panel pertama tadi, Jahanir yang menekan eye contact tu penting dalam untuk menjadi pendengar yang baik. Okay, macam ni, macam kita mendengar luahan orang tapi kita tak pandang mata dia, kita sibuk main mesej ke, kita sibuk buat benda lain, mesti kita tak dapat maklumat yang dia nak sampaikan. So kat sini, eye contact sangat penting, kita kena fokus dengan apa yang dia cakap. Bila kita pandang dia, kita akan dapat sebutir-sebutir apa yang dia nak cakap pada kita. So bila kita tak pandang, sibuk main handphone, nanti apa kau cakap apa tadi? Macam tu. So eye contact tu sangat penting. So bagi saya, sebab saya sendiri yang suka mendengar masalah orang, saya rasa bila saya pandang mata dia, saya dapat fokus dengan apa yang dia nak sampaikan, terus saya dah boleh selami apa yang dia rasa. Okay, terima kasih. Seterusnya saya sambung hujah saudari Mini. Dengan ada sebab kenapa kita perlu menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, proses komunikasi antara seorang penghantar dan penerima itu adalah lebih lancar. Ada sebab kita perlu menjadi pendengar yang baik. Sebab dan dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan mengetahui sesuatu yang kita tidak ketahui setelah kita mendengar. Ada beberapa etika yang perlu kita lakukan untuk menjadi pendengar yang baik. Pertama, kita perlu dengar dengan teliti. Semasa proses mendengar tu, kita juga boleh sebagai satu tanda balas, kita perlu mengangguk sebagai tanda kita faham dengan apa yang kita dengar. Seterusnya kita juga sebagai akhirnya kita boleh susuli dengan soalan. Tanda kita mendengar itu dengan penuh minat. Saya bersetuju dengan panel pertama yang cakap untuk menjadi pendengar yang baik ni kita perlu fokus. Apabila orang penyampai tu nak sampaikan sesuatu, kita perlu dengar dengan teliti, barulah maklumat yang penyampai tu nak bagi kat kita sampai dekat kita. Selain tu, untuk menjadi pendengar yang baik juga kita perlu elakkan daripada mengkritik. Kita perlu dengar terlebih dahulu apa yang penyampai tu nak bagi tahu kat kita, barulah kita tanya soalan ke, bagi tahu apa yang kita rasa tak puas hati ke. Saya bersetuju dengan panel ketiga dan panel keenam. Sebagai pendengar yang baik, kita perlu mendengarnya dengan penuh teliti dan perhatian. Ini untuk mengelakkan daripada yang menyampaikan sesuatu maklumat tu terasa hati dengan cara kita terima sesuatu maklumat daripada mereka. Samping itu, apabila kita mendengar dengan penuh teliti, perasaan empati itu akan timbul. Jadi, dengan itu kita akan mempunyai tindak balas yang positif terhadap apa yang maklumat yang ingin disampaikan. Jadi, sebagai pendengar ni, kita perlu mendengar dulu apakah maklumat yang ingin disampaikan sebelum kita berfikir untuk menerima maklumat tersebut ataupun tidak. Okey, seteruskan. Okey, baik-baik pendengar adalah pendengar yang aktif. Pendengar aktif ni, dia memberi respon dengan apa yang kawan kita cerita. Kita mesti bagi respon atas apa yang dia cerita. Macam contohnya kita ikuti apa yang dia cakap dan kita ikuti percakapan dia dengan jawab dia, gitu macam. Jadi kawan kita yang cerita ni, dia akan rasa yang kita mendengar cerita dia, jadi dia tidak akan segan sino untuk menceritakan dengan lebih lanjut apa yang dia hendak ceritakan kepada kita. Okay. Untuk menjadi pendengar yang aktif juga, kita mesti ulang sebaik-baiknya kita ulang apa yang dia katakan kepada kita untuk menandakan yang kita faham apa yang dia cerita. Dan elakkan dari mengkritik apa yang dia ceritakan kita. Contohnya dia takut akan something, dan kita jawab macam, alah kau ni itu pun takut, macam seolah-olah kita akan merendah-rendahkan dia, jadi dia akan rasa malu untuk cerita dengan kita semua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersetuju dengan saudara Pipi. Sebagai pendengar yang baik, kita perlu memberi isyarat yang baik.
kita perlu, contohnya kita perlu menganggukkan kepala untuk tanda kita mendengar apa yang diperkatakan oleh si peluah ni. Kita perlu tunjukkan tanda kita dengar untuk rasa diri penghantar mesej ini rasa diri dihormati, didengari. Jadi bila pendengar memberi respon yang baik, pemberi maklumat ini akan merasa mereka dihargai. Pendengar yang baik juga perlu menggunakan bahasa badan yang baik. Contohnya menggunakan eye contact. Okey, itu saja. Ada siapa yang nak bagi kesimpulan? Kita apa? Masih dah.